السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل في القرآن الكريم: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. Yang dihormati Tuan Pengurusi Surau Prof. Zainuddin Abdul Razak, Penlaras Program Dakwah dan Tarbiyah Tuan Haji Zakaria, seterusnya sidang jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini dapat lagi kita menyambung kuliah bulanan kita bab tasawuf dengan merujuk kepada kitab kita karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Petunjuk Jalan Mencari Kebahagiaan Menuju Syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalunya ada rakaman Facebook ya. Malam ni tak ada ya. Saya selalu ikuti di surau tuan-tuan ni kuliah-kuliah yang disampaikan oleh ustaz-ustaz lah. Antaranya, udah ada sana? Lagi canggih ni. Macam surau saya lah ni. Surau saya begitu juga. Tapi kadang-kadang masa Jumaat tu kita bagi ikut tazkirah orang sembahyang sunat. Jadi dia tutup. Dia blokis. Lagi senang lah. Alhamdulillah. Tahniah lah Prof. Ini usaha yang baik-baik ya. Pada malam ini kita menyambung pengajian kita pada muka surat 208, iaitu bab 5 tentang nasihat-nasihat tentang 6 perkara. Jadi dalam kitab ni tuan-tuan, dia ada nasihat 4 perkara, 5 perkara, 6, 7, 8. Dan selalunya merujuk pertamanya sudah tentulah Quran sebagai prinsip kita, pegangan kita. Yang kedua hadis, tetapi juga dinukilkan pengalaman, antaranya pengalaman para sahabat, macam kata-kata Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dan juga para ulama yang terdahulu, ahli tasawuf sebagai contoh, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan tokoh-tokoh yang lain lah, yang mudah-mudahan jadi panduan pada kita. Sebab kita bila dengar ni, kita bukan setakat dengar kuliah kita ni, bukan kuliah kuliah formal universiti. Kita dengar ni, kita nak hayati dan kita insya-Allah kita nak amalkan. Pada malam ini kita merujuk pada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang 6 perkara ganjil yang berlaku di akhir zaman. Sittatun gharibun fi sittati mawadhi. Tadi kata ada 6 perkara ganjil yang gharib, yang berlaku di 6 tempat dan suasana. Dan gharib ni memang banyak benda-benda yang gharib, tuan-tuan kan. Sebagai contoh, barangkali sebagai muqaddimah, sebagai latar, antara hadis Nabi yang masyhur tentang gharib ni ialah apabila baginda menyampaikan satu hadis dengan menyebut ja'al Islam gharib fasayaudu gharibun fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing. Sayaudu gharibun, di akhir zaman Islam juga akan kembali dalam keadaan asing. Fatuba lil ghuraba, hendaklah kamu bersama-sama berjuang mempertahankan Islam dengan orang-orang yang asing.
Jadi Nabi sebut 3 kali itu, datang asing, ujungnya asing, bertahan dan berjuang bersama orang-orang yang asing ini. Dalam kata lain tuan-tuan, di awal Islam merupakan ajaran yang tidak diterima ramai. Kan kita pun tahulah sejarah dakwah Nabi. Bila Nabi tengok kebobrokan dalam masyarakat, Nabi pergi bertapa, Nabi mencari makna diri. Dan akhirnya turunlah surah Al-Alaq itu. Sebenarnya risalah nubuwah ini, dia turun pada ayat ketiga tuan-tuan. Surah ketiga, iaitulah surah Muddathir. Dari segi nuzul Quran ni, Al-Alaq yang pertama tentang ciptaan manusia kita ni. Allama bil qalam, peri pentingnya ilmu. Yang kedua, Allah suruh sebelum datangnya risalah nubuwah tu suruh bangun malam. Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Dan Allah sebut inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan turunkan kepada kamu wahai Muhammad satu kata-kata yang berat, amanah yang besar, iaitu menyampaikan Islam. Lepas tu barulah turun surah yang ketiga, iaitulah Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Itu tu. Qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangun, berikan peringatan. Tetapi ada prasyarat bila beri peringatan nak sampaikan Islam ni. Dan mudah-mudahan kita lah tuan-tuan. Apa dia? Rabbaka fakabbir. Pertama prasyarat, agungkan Tuhan. Thiyabaka fatahhir. Pakaianmu bersihkan. Pakaian zahir, pakaian batin. Pakaian yang kita nampak ni dan juga hati kita. Warrujza fahjur. Bila menyampaikan Islam, tinggalkan hidup yang mewah. Kalau sekarang kata extravaganza ni. Sebab bila kamu berdakwah, dakwah Nabi memang penuh dengan kesusahan dan kepayahan. Dan Allah ingatkan, la tamnun tastaksir. Jangan kamu bercita-cita bila menyampaikan Islam ini untuk kamu mengumpul dan memperbanyakkan harta. Dan hujung tu Allah Ta'ala sebut, wali rabbika fakbir. Dan hendaklah kamu agungkan Tuhan. Jadi bila Nabi terima tuan-tuan, boleh sampaikan kita tahukan sejarah kan. Bila Nabi mula-mula terima, bukan sampai dekat kuliah macam ni. Allah Ta'ala sebutkan, anzir ashiratakal aqrabin. Sampaikan Islam ini kepada keluargamu yang terdekat. Siapa masa itu? Mula-mula beritahu Khadijah. Lepas tu beritahu sepupunya Ali. Lepas tu beritahu sahabat qaribnya Abu Bakar. Barulah sahabat-sahabat terdekat tu, as-sabiqun al-awwalun, Abdul Rahman ibn Auf, Talha bin Ubaidillah dan sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi itu. Tapi dalam keadaan apa tuan-tuan? Rahsia masa itu kan, sir. Di rumah Al-Arqam Ibn Al-Arqam. Saya sebut sir ni gini tuan-tuan sebab bila Islam sudah sempurna, Nabi sudah wafat, Islam sempurna, tak ada lagi sir dah. Al-Ma'idah, antara ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakumul Islam madina. Aku redha Islam sebagai agama, sempurna semua dah. Tak ada lagi dah sir-sir ni tuan-tuan. Sekarang ni kalau ada ustaz-ustaz yang sampaikan ajaran secara rahsia ni, ada tak betul lah tuan-tuan. Kan? Ada tak sekarang ni orang sampai ngajar-ngajar kelas-kelas rahsia? Ada tak? Ada. Kalau tuan-tuan rajin pergi dekat Masjid Simpang 3 tu. Kompak kita ni. Dia ada Masjid Simpang 3 tu masjid besar lah. Lepas tu ada Masjid Batu 4. Lepas tu ada Masjid Zaid. Lepas tu ada masjid banyak masjid lah. Ada satu surau tempat
surau rumah tu. Tapi kalau tengok hujung minggu hari Sabtu Ahad, banyak kereta orang-orang luar datang. Dan bila ustaz dia mengajar, dia tutup. Tingkap semua tutup. Kita pun tanyalah, dia kata itu ini pengajian secara rahsia. Tuan-tuan, jaga, jangan pergi tempat yang rahsia-rahsia ni. Barangkali kalau saya boleh kongsi sikit lah. Tuan-tuan ingat tak dulu bila bergerakan Ma'unah, Amin yang ketua dia tu, Amin. Kan dia rampas senjata di mana, di Perak tu kan. Amin dah mati dah sebab lawan Agung. Saya nak kongsi tuan-tuan, satu orang yang saya kenal lah. Dia ni kerja Petronas. Budaknya orang baik, umur baru 30 lebih. Dia suka pergi, orang ajak dia pergi, Dia pun pergilah. Dia tak tahu nak pergi mana. Tiba-tiba dia ajak pergi ke mana dia ni, Perak tu, saya lupa dah. Di mana tuan? Ya? Pengkalan Hulu. Ya, saya lupa lah. Itulah kan, rampas senjata. Dia tak tahu apa-apa. Dia pergi, lama-lama kena tangkap. Bila kena tangkap, jatuh hukum penjara seumur hidup. Akhirnya pergi tak tahu. Tapi bila naik mahkamah, nak kata saya tak tahu, mana boleh. Kesian tuan-tuan. Dia pergi tu, kena penjara, umur 30 lebih masa tu. Dekat 30 tahun dalam penjara baru-baru ni dengan usaha kawan-kawan mendapat royal pardon ataupun pengampunan diraja dan keluar penjara. Umur dekat 60. 30 tahun dalam penjara. Akhirnya pergi tempat-tempat yang rahsia begitu. Dengan izin lah, saya dulu pun begitu juga. Ada kawan masa saya di luar negara lah. Dia kata, Ustaz, mari kita pergi usrah. Yang ajak saya tu mensyarah UiTM. Saya tanya, akhi nak pergi usrah kat mana? Alah, Ustaz mari ikut saya lah. Nak pergi kat mana? Siapa nakibnya? Nak belajar apa? Dia kata apa? Sir. Rahsia. Saya kata saya tak berani rahsia-rahsia ni. Rupanya dengan izilah itu ada grup IRC ni. Tuan-tuan ingat tak 80-an IRC radical. IRC ni ataupun kemudian nama JIM tu kan. IRC tu Islamic Representative Council tu kau nama JIM tu. Balik masa tu pengaruh Syed Qutb cukup kuat. Teks mereka ini apa? Dia tak baca fi zilalil Quran yang tebal tu. Yang diterjemahkan ke bahasa Melayu. Karya agung Asy-Syahid Syed Qutb. Dan yang menterjemahkan bahasa Melayu itulah sahabat kita Allahyarham Datuk Dr. Siddiq Fadil. Saya ingat Prof kenal kot. Mantan Presiden ABIM, mantan pensyarah di UKM. Teksnya pun kita baca. Tapi yang dibaca oleh mereka ialah Ma'alim fit Tariq, petunjuk sepanjang jalan. Buku kecil yang nipis tuan-tuan. Ataupun bahasa Inggeris dipanggil milestone. Sebab Qutb masa itu dia kata mana-mana negara yang tidak mendaulatkan hukum Islam, negara itu negara kafir. Yang wajib ditentang sama ada terang-terangan ataupun ada gerakan bawah tanah. Tuan-tuan. Sebab pada Syed Qutb, tauhid kita ada dua kan? Kalau tuan-tuan belajar tauhid, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Syed Qutb tambah satu lagi yang menamakannya sebagai tauhid al-hakimiyah. Iaitulah hukum. Dengan merujuk pada 3 ayat daripada suratul Maidah tu. Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Jadi 3, kafir, fasik, yang ketiga tu zalimun. Jadi mereka datang begitu ya. Jadi kita bagi ringkas tuan-tuan sebelum kita pergi nak beritahu gharib ni Islam menang. Nabi bagi amaran di akhir zaman Islam
akan coba diasingkan dan dinafikan kebenaran Islam. Walaupun kita nampak Alhamdulillah dengan sahwatul Islam sekarang kan. Yang dikatakan abad ke-20 sebagai abad kebangkitan Islam. Ramai orang masuk Islam. Di negara Arab memanglah ramai. Di Malay Archipelago ni ramai. Di China, tuan-tuan tahu tak? 30 juta umat Islam di China. Kalau di negara barat sekarang ni, dilaporkan di Amerika, di Australia, di New Zealand, termasuklah di negara-negara Eropah. Norway, Sweden, Amsterdam, Belanda, Jerman. Kan saya sebutkan, kalau dalam buku saya pun saya kongsi dengan tuan-tuan kan, satu masjid besar di Cologne, Jerman. Masjidnya, dananya, pembinaan masjid ini 100 juta. Dan dananya datang daripada kerajaan Turki. Erdogan. Saya tanya satu orang, pegawai attaché Turki Embassy. Sekarang dah tukar nama dah, Turkiye. Turkiye, Istanbul lah. Istanbul dulu Konstantinopel. Ya. Saya tanya kenapa your government is financing a lot of money to establish mosque throughout the world, including one of the mosque built in Moscow yang baru-baru ini dirasmikan oleh Putin baru-baru ni kan. Tuan-tuan tengok kan. Sekarang ni kalau tuan-tuan rajin tengok YouTube ni, banyak benda-benda yang sangat berfaedah. Pegawai ni dia kata my brother kata actually previously we used to conquer 2/3 of the world under the Ottoman Empire, under our government Al-Uthmaniyah. Nowadays with the neo-colonialism, no more the land occupation by the Ottoman Empire, rather we spread and promote Islam by supporting minority Muslims to establish mosque, because we believe mosque is the central place to spread and to make dakwah for the sake of Islam. Jadi dia strategi dia begitu tuan-tuan kan. Jadi nak beritahunya di akhir zaman memang ada usaha untuk menghancurkan Islam. Kita tengok dalam negara kita pun ada kan, yang budak ni duk, yang meletulah kan, yang hina, yang pijak Quran. Yang budak perempuan tu bila dijawi tangkap, dakwa di mahkamah, kan, jamin 20,000 sebelum bicara. Semerta ada orang pergi bayar, jamin. Tuan-tuan ingat, budak ni ada ke cash 20,000? Maknanya ada tangan-tangan raib di belakang. Saya pagi tadi lepas sembahyang subuh dengan kawan-kawan jemaah saya minum. Satu orang kawan tu tunjuk, dia kata, "Ustaz, cuba tengok video ni. Di Sukabumi, Indonesia, video dalam telefon saya ni. Tapi tengok ngeri tuan-tuan. Budak ni, budak muda 30-an, dia pijak Quran. Dia pijak, dia kutuk Quran. Lepas tu bila orang cari dia duduk di Sukabumi, dia menghilangkan diri. Video yang kedua sangat menakutkan. Dicari di orang Islam, budak muda. Dia tetap hidup-hidup tuan-tuan. Parang dia tetap tangan putus, dia tetap kaki putus. Oh Allahu Akbar. Akhirnya dia ketuknya kepala sengat, lepas tu mati dia tu. Ada dalam telefon saya ni. Saya tengok, woi takut. Allahu Akbar. Jadi ada orang menghina Islam begitu. Antara bangsa pun begitu. Kenapa sebagai contoh tuan-tuan? Kalau di Turki itu liranya jatuh merudum. Sebab Amerika tak senang dan dia ada gerakan antarabangsa untuk menjatuhkan Turki, sebab Erdogan ni dengan political will dia, pada mereka sangat bahaya. Antara tindakan drastik Erdogan apa tuan-tuan? Menukar Hagia Sophia yang merupakan lambang Kristianiti di Istanbul itu
ribuan tahun. Sebenarnya Hagia Sophia ini asalnya dibina oleh Sultan Muhammadul Fatih yang mengalahkan Kristian di Byzantine tahun 1400 lebih dulu. Tukar Islam Kristian. Dan baru-baru ini bila Erdogan tanpa rasa takut, dia tahu ada tekanan antarabangsa, dia tukar Hagia Sophia jadi masjid dan ribuan orang datang sembahyang di masjid itu sekarang. Jadi usaha ni, cuma kita kena ingat janji Allah. Dalam surah Saf Allah Ta'ala sebut, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka, musuh-musuh Islam, berusaha untuk melenyapkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Afwahihim. Tapi sekarang bukan terjemah mulut lagi dah. Dengan segala kekuatan, terutama dengan media massa yang mereka kuasai seluruh dunia. Tapi Allah Ta'ala sebut, apapun usaha musuh Islam, Islam tetap akan terselah cahaya kebenarannya. Ni tuan-tuan kita bimbang kan, ni anak-anak kita ni, anak-anak cucu kita ni. Ni handphone ni bagus tuan-tuan. Saya kalau saya mengajar banyak, saya nota-nota dalam telefon, saya ambil gambar. Kita bagus, tapi yang terlampau obses dengan sosial media sekarang ni. Filem apa tuan-tuan yang paling laku sekarang ni di kalangan anak muda? Filem Korea. Ya. Budak-budak cucu-cucu kita ni dia boleh mengadap filem Korea tu sendiri tak lari tuan-tuan. Cuma baru ni terkejut sikitlah. Alhamdulillah. Bila filem Mak Kilau pecah panggung. Saya baca surat Abu tadi. Mak Kilau sekarang telah mencecah 90 juta. Pasal orang mencari kelainan. Kita tengok kepahlawanan Mak Kilau menentang Inggeris dengan sidang Tok Gajahnya, dan akhirnya diberikan kemenangan. Dia bukan ada saja pahlawan sebagai pahlawan secara zahir di medan perang, tetapi juga Mak Kilau ini dia ada ilmu-ilmu kerohanian dengan kehidupan pertapaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi pesan bagi kita, hadirlah kamu, pertahankan Islam bersama-sama orang yang asing, insya-Allah. Kita taklah sampai macam saya sebut tadi kan. Paling lebih pun kita dakwah. Alhamdulillah kita ada kuasa. Jauhi drastik sekarang. Kita tahu pengarahnya sahabat kita. Dan semua pimpinan agama negeri sekarang dia kata kita tak boleh simpan lagi dah. Tangkap dakwah. Sebab usaha nak lenyapkan Islam cukup banyak sekarang. Sedang jamaah rakan-rakan yang dirahmati Allah, Nabi sebut apa dia 6 perkara itu. Yang pertama, kata Rasulullah, al-masjidu gharibun fima baina yaday qaumin la yusalluna fi. Wal mashafu gharibun fi qaumin fi manzil qaumin la yaqra'unahu. Wal Qur'anu gharibun fi yadi rajulin fasik. Wal alimu gharibun bainan nas la yastami'una ilayh. Wal mar'atu salihatu gharibatun fi yadi rajulin si'al khuluq. Warrajulus salihu gharibun fi yadil muslimati fi yadin mar'atin zalimatin si'atil khuluq. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati nazratar rahmah.
6 perkara. Yang pertama, Nabi kata, masjid asing bagi orang-orang yang tidak semayang dalam masjid. Masjid ni memang alhamdulillah zaman Nabi dibina. Masjid ni Allah Ta'ala sebut dah dalam qadimah ayat yang saya bacakan tadi kan. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Siapa yang mengimarkan masjid Allah? Yang pertama, man amana billah, orang yang beriman dengan Allah. Wal yaumil akhir, beriman dengan hari akhirat. Wa aqamas salah, orang yang mendirikan sembahyang. Wa ataz zakah, orang yang mengeluarkan zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan orang yang tidak takut kecuali hanyalah pada Allah. Mudah-mudahan mereka ini termasuk di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. 5 tadi tuan-tuan. Termasuk kita lah. Sah tak sembahyang kat rumah? Sah. Tapi kita ni, kata orang, ahli masjid. Mudah-mudahanlah kita ni insya-Allah janji Nabi kan, Nabi janji di padang mahsyar nanti. Dalam hadis yang panjang tu, sab'atun yazilluhumullah fi yaumin la zilla illa zilluh. 7 golongan di padang mahsyar yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Padang mahsyar ni macam mana tuan-tuan? Allahu akbar. Cuba kita tengok suatu qiyamah. La uqsimu bi yaumil qiyamah wa la uqsimu min nafsil lawamah. Ayahasabul insanu allan najma'a izamah. Apakah manusia ingat tak boleh kami kumpulkan balik tulang belulang yang dah hancur? Bala qadirina ala an nusawiya banana. Kami boleh jadikan balik kamu semua. Yang bab 2 tu Allah Ta'ala kata, fa iza mariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Apabila pandangan kamu kelam, tak nampak apa dah tuan-tuan, asap penuh. Tuan Haji Nasaruddin, kita ni satu geng lah, mata ya. Tapi saya syukurlah tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi peluang. Tapi dengan izin Allah Ta'ala lah, kita baca zikir itu dan ada diajarkan. Tuan-tuan semua boleh kita yang mati kelabunya. Hak katarak, buat katarak semua, buatlah. Kan? Hak ambil obat ni. Saya pun tadi pergi hospital Sungai Buloh yang Kantar ni, Sungai Buloh. Dia punya pakarnya cyclosporin 0.05 dengan air mata sistin macam-macam ikhtiar, zahir ikhtiar. Obat tu sekali dapat berapa jenis obat. Tapi dengan izin Allah tuan-tuan amalkan. Setiap kali lepas sembahyang baca tu la ilaha illallah nurul ain Muhammadur Rasulullah qurratul ain. Pendek je tuan-tuan. InsyaAllah dengan izin Allah Ta'ala lah, mudah-mudahan. Jadi disebutkan iza bariqal basar jumi'asy syamsu wal qamar, apabila dihimpunkan matahari dan bulan belaga, masa tu yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Hari itu manusia bertanya, kita nak lari ke mana dah? Tak lagi tempat lagi tuan-tuan. Yang Nabi sebut al-urata, kita telanjang bulat masa itu. Orang yang mengandung anak gugur daripada kandungan. Allah Ta'ala sebut wa taranna sasukara wa ma hum bisukara. Kamu tengok manusia mabuk
Sebenarnya mereka tidak mabuk. Walakinna azaballahi syadid. Tapi azab Allah maha pedih. Kita sibuk masing-masing. Kan? Kita kat dunia ni balik ada isteri, ada anak, ada keluarga, ada teman-teman. Tapi Allah Ta'ala sebut dah. Kiamat tu. Faiza jatis sakhah. Bila berlaku tempikan sangkakala. Yauma yafirul mar'u min akhih. Adik-beradik bawa diri masing-masing. Wa ummihi wa abih. Mak, ayah bawa diri masing-masing. Wa sahibatihi wa bani. Isteri, pasangan kita dan anak-anak. Bawa diri masing-masing. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari itu amalan dia lah yang boleh tolong dia. Kita lah tahu. Antaranya apa tuan-tuan? Nabi kata, lelaki yang hatinya rajulun man kana qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Tuan-tuan, rumah Allah ni tuan-tuan lah. Hati kita kat surau, khidmat pada surau. Dengar azan datang 5 waktu. Dah kita dah ramai dah pencen rumah dekat surau. Yang Nabi pun sebut. La salata lirjalil masjid illa fil masjid. Orang yang duduk dekat dengan masjid tak boleh semayang kecuali dalam masjid. Tapi jiran-jiran yang dengar masjid ni, yang dekat ni dengar azan lah tuan-tuan. Kan? Azan. Itu syiar Islam, masjid. Azan ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Tengok syaitan jumpa hantu, syaitan yang menjelma. Azan insya-Allah hilang. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Saya kongsi. Saya buat. Anak saya diganggu, taswis oleh syaitan lah. Kebetulan masa itu hantar sekolah dekat Kampung Baru tu, sebelah pada Kelak Stan Sulaiman tu. Sekolah tu sekolah tempat Jepun sembelih orang dulu. Sekarang ni ada hotel tamu. Tuan-tuan tahu kan sebelah Kampung Baru, sebelah Masjid Kampung Baru. Masa tu kecil kita kata satu. Lama dah cerita lama. Tapi bila ganggu dia tertasbih, mula-mula saya perasan dengan izin lah tuan-tuan. Dia ambil air semayang, nak semayang maghrib sampai isyak, tak habis air semayang. Dia basuh. Dia taswish. Khannas ni. Kita tahu khannas ni, iblis yang dipotong-potong masuk dalam, dia dah dalam kita. Satu orang ajar, insya-Allah tuan-tuan buatlah. Nak pagar rumah, pagar diri. Nak beritahu azan ni. Kalau tuan-tuan dekat rumah apa diganggu, saya tahu tak Syazwan ngajar sini bab ruqyah ni. Dr. Mazlan pun mengajar sini, semua yang mengajar di surau saya pun jugalah. Tapi antaranya kita cari cuka getah tuan-tuan, cari cuka getah azan di setiap 4 penjuru. Kalau rumah lah. Sana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu ambil cuka getah, tabur Allahu Akbar bang, tabur bang, tabur 4 penjuru insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan. Jadi azan masjid. Satu. Bab masjid ni banyaklah tuan-tuan ya. Cuma kita nak beritahu, kita alhamdulillah jagalah masjid. Dan alhamdulillah tuan-tuan, nak sebut di Malaysia di masjid kerajaan bina. Yang surau kita ni kita buat sendirilah, tapi banyak kerajaan, dana kerajaan. Sebelah kita ni Masjid Al-Muntaqin, sebelah tu Masjid Kelangit. Saya jumpa Nazir, dia kata, kenapa nama masjid ni? Dia kata, apa jemaah nak pertahankan namanya Masjid Kelangit. Saya sempat semayang situ baru-baru ni, Masya Allah, cantik. Cantik sangat-sangat. Saya tanya imam, dananya 21 juta. Saya tanya Nazir, dana dia kata RMK Rancangan Malaysia. Maknanya ada allocation. Tapi kalau pergi Indonesia, tuan-tuan, kalau pergi Indonesia, Masjid Al-Istiqlal itu satu-satunya masjid daripada dana kerajaan. Yang lain masjid semua buat sendiri. Pasal apa? Di Indonesia,
Kalau kita ada rukun negara di Indonesia, ada rukun Pancasila, semua agama sama. Tak boleh bagi dana untuk masjid. Malah kalau di Jakarta tu, jangan heran tuan-tuan kalau ada kedai 3 tingkat. Sebab kita duduk sana lama lah. Saya dalam sebulan duduk buat kajian. Bawahnya kedai, tingkat 1-nya pejabat, tingkat 2-nya masjid. Ya kenapa Pak? Ya kita enggak ada biaya kerajaan. Kita biaya sendiri begitu. Jadi kita mujulah tuan-tuan dia. Masjid banyak. Cuma kalau tuan-tuan tengok masjid, berapa persen penduduk yang datang ke masjid? Jadi, nak letak 30%. Satu taman tak sampai. Kenapa tak diramaikan? Masya Allah. Sedangkan masjid ini merupakan lambang. Satu ya. Yang kedua dan ketiga saya rangkumkan tuan-tuan. Rasulullah menyebut mushaf ada orang tak baca, Quran ada orang tak baca. Mushaf ini ialah kumpulan gabungan daripada Al-Quran dulu. Sahabat-sahabat yang hafal ni mati zaman Sayyidina Uthman. Sahabat tampil beritahu khalifah kita ni, kalau kita tak kumpulkan ni semua mati, sebab semua sahabat-sahabat yang hafal Quran ni mati dalam medan perang. Tak mati perang pun dah berumur mati nanti mushaf hilang. Itu namakan mushaf Uthman. Lepas tu jadi Quran tidak dibaca, sedangkan Quran ini disebutkan dengan panjang lebar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya baca juga satu hadis Nabi tentang Quran. Mudah-mudahan Quran ada pada kita lah tuan-tuan. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal Quran ma'zabatullah fata'allamu ma'zabatallahi mastata'tum. Inna hadzal Quran hablullahil matin wa nurun mubin wa shifaa'un nafi'un wa 'ismatun liman tamassaka bih wa munjatun liman ittaba'ahu la ya'waju fayaqumu wa la yaghizu fayastaghibu wa la tanqadi ajaibahu wa lam yaqlu an kasrati tirdad utlu fa inna Allah ta'ala yu'ajjirukum ala tilawatihi bi kulli harfin 10 hasanat wa lam aqul alif lam mim 'asharata walakin alif 'asharata wal lam 'asharata wal mim 'asharata. Yang Nabi sebut, yang pertama Nabi kata Quran ini ma'zabatullah, hidangan Allah. Belajarlah Quran setakat yang kamu mampu. Allah Ta'ala hantar Quran pada kita. Hadzal Quran hablullahil matin, tali Allah. Ada masalah kita tanya Allah, tadi Allah tahu rujuk pada Quran. Munjatul liman ittaba'u wa asmatun shifaa'un nafi'. Rawatan penawar yang sangat bermanfaat. Memanglah kan syifa Quran ni syifa'un linnas. Paling kurang tuan-tuan kan Quran ni kita kenapa lepas sembahyang tu ayatul kursi itu antara ayat yang paling mujarab untuk jaga diri kita. Ustaz, saya tak banyak hafal. Ustaz tak macam hafiz-hafiz. Tak apa tuan-tuan. 3 kul tu pun cukup dah tuan-tuan. Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yang sangat besar mustajabnya. Secara ringkas, saya ingat Ustaz Syazwan pun sebut, Nabi boleh kena sihirkan satu orang Yahudi, perempuan Yahudi, diikat satu patung, dia ikat dan dia buang dalam telaga di depan rumah Rasulullah. Nabi terkena sihir.
Sihir yang Nabi kena ni taklah macam kita kan. Nabi masa tu macam hilang ingatan. Ya, cakap pun macam orang sasau lah. Sahabat tengok Rasulullah tak kena ni. Nabi pun rasa, aku dah kena sihir ni. Rasulullah minta Zaid bin Sabit ambil barang dalam telaga, keluar ada satu patung. Patung ni ada ikatan. Dan Nabi baca Al-Falaq An-Nas. Al-Ikhlas minta dengan Allah Ta'ala lah. Al-Falaq An-Nas ni. Dan kalau tuan-tuan tengok Al-Falaq An-Nas ni, dia ada 11 ayat. Qul bil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. 5. An-Nas 6. Ma'udzu bin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wal akhirnya sembuh. Rasulullah pulih dengan ayat-ayat dinamakan sebagai ayat-ayat Al-Mu'awwizat. Banyaklah tuan-tuan sebab itu jaga ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut wa munjatul liman ittaba'ahu, dilepaskan kesusahan bagi orang-orang yang mengikuti Al-Quran. La tanqada ajaibuhu, dan tidak hilang keajaiban Al-Quran ni. Tuan-tuan perasan tak? Kita baca Fatihah. Apa yang tuan-tuan perasan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Apa yang tuan-tuan berasa? Penghujung setiap ayat ni sama ada nun ataupun mim. Perasan ya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nun. Ar-Rahmanir Rahim. Mim. Ajaib. Dan Nabi kata, kamu tidak akan jemu ala kasrati tirdad. Kamu ulang-ulang, kamu tak jemu tuan-tuan. Fatihah ni zaman Nabi sampai sekarang, dengar tak jemu. Dan hujung tu Nabi kata apa? Waktu menghambat kita. Nabi kata, Allah Ta'ala akan yu'ajjirakum asyarata hasanat, mengganjarkan kamu dengan 10 ganjaran. Wala aqulu alif lam mim asyarata, aku tidak kata alif lam mim itu 10, tapi Nabi kata bila kita baca alif 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala. Masya-Allah. Saya lompat yang keempat tuan-tuan. Jadi ada masjid, Quran, Mashaf. Yang keempat, dia ada 6 tapi kita sempat yang 4. Yang Nabi kata, gharib al-ulama inda nas la yastami'una ilaihim. Ganjil di akhir zaman ada para ulama, guru-guru yang muktabar dan masyarakat manusia tidak merujuk kepada mereka. Jadi tuan-tuan alim ramai. Kita kena ingat tuan-tuan, alim ni akan mati seorang-seorang. Yang kita bimbang, Nabi kata dah, bila tuan-tuan alim mati, ni orang jahil jadi ketua. Akhazunna suru'usan juhala'a. Ambil orang jahil jadi ketua. Fasu'ilu, bila orang tanya, orang jahil ni tak ada ilmu, fa'aftau, dia bagi fatwa. Dan Nabi bagi ingatan, dallu wa adallu. Mereka dah sesat, mereka menyesatkan orang lain. Jadi ketua ni kena ada di kalangan orang. Dan Nabi kata, sesungguhnya Allah tidak melihat kelompok ini dengan pandangan rahmat dan kasih sayang Allah pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan
yang 5-6 tu ringkasnya tuan-tuan, Nabi kata ganjil orang perempuan baik kahwin dengan lelaki yang jahat. Ganjil lelaki yang baik dapat isteri yang si al-khuluq, rosak akhlak mereka. Ganjil tuan-tuan. Ada tak orang lelaki tuan-tuan kadang-kadang sang suami ni rosak kerana mengikut telunjuk isteri. Si al-khuluq. Orang perempuan ni dia suka apa tuan-tuan? Dia ke shopping, kadang-kadang belanja, Masya Allah. Kalau kita ni jaga diri kita pun, kalau dia duduk di bawah telunjuk isteri, rosak kita. Dan inilah yang Nabi bagi amaran. Orang perempuan baik dapat suami jahat, suami yang baik dapat isteri yang buruk perangai dan tingkah laku mereka. Mudah-mudahan ada barakah dan manfaat tazkirah kita pada malam ini, menjadi panduan dalam kehidupan kita. Minta ampun dan maaf kalau ada salah silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.